Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan melihat bagaimana untuk melakukan exploratory factor analysis menggunakan JASP. Saya menggunakan JASP version 3.0.13.0 ya. Okey, jadi di sini kita ada data, kita ada apa item tentang writing self efficacy ataupun efikasi kendiri untuk penulisan. ID merujuk kepada ideation ataupun cara menghasilkan idea, convention merujuk kepada item-item yang mengukur kaedah-kaedah yang diterima pakai dalam penulisan seperti contohnya tanda baca huruf besar huruf kecil ya, dan SR merujuk kepada self regulation, bagaimana seseorang mampu untuk mengatur cara dirinya sendiri untuk menulis. Okey, jadi kita ada 16 item dan kita akan melakukan EFA dan kita mulakan dengan klik pada factor dan perhatikan bahawa kita ada principal component analysis, exploratory factor analysis dan juga confirmatory factor analysis. Kita ambil yang di tengah-tengah ini dan kita pilihlah item-item berkenaan untuk dimasukkan di dalam kotak variables ini dan pastikan semua item ini adalah dalam pengukuran scale ya. Jika dalam pengukuran nominal, saya rasa dia tidak akan terima. Jadi kita sudah ada di sini dan kita dapat lihat ada dua faktor yang muncul, faktor 1 dan faktor 2. Tetapi perhatikan bahawa number of factors ini ditentukan oleh parallel analysis. Kalau kita dah biasa dengan SPSS, biasanya kita akan pilih eigenvalue di atas 1 ni, atas nilai 1 ya. Jadi biasanya kita akan dapat angka yang sebegini ya. Okey, jadi kalau kita letakkan eigenvalue atas daripada 1 ya, kita dapat dua faktor seperti yang disebut tadi. Dan estimation method mungkin kita nak lihat untuk instrumen ini kita anggap ketiga-tiga dimensi ini tidak berkorelasi, jadi kita boleh menggunakan principal axis factoring dan juga rotation jenis Promax ya. Oblique adalah rotation yang kita gunakan apabila kita menganggap bahawa dimensi tidak berkorelasi. Jika dimensi-dimensinya berkorelasi, kita boleh gunakan putaran ataupun rotation orthogonal ya. Jadi kita dapat lihat di sini ada tiga faktor, item ID dan item SR bergabung menjadi satu faktor dan item convention menjadi satu faktor yang berasingan ya. Jadi ini output yang kita dapat ya. Dan kalau kita lihat pilihan yang lain, kita boleh gunakan slider ini untuk menambahkan ataupun mengurangkan factor loading yang kita hendak paparkan ya. Jadi kalau dah rasa susah nak adjust dengan slider, kita boleh type ya. Dan kita boleh juga melihat kepada berdasarkan faktor-faktor yang kita dapat ni, kita buat factor correlation ya. Jadi kita dapat lihat bahawa faktor 1 dan faktor 2 berkorelasi dengan agak tinggi, iaitu 0.07366. Dan kita juga mungkin boleh melihat kepada assumption checks, yang ni yang biasa kita buat pemilihannya di awal-awal dalam analisis menggunakan SPSS ya. Kita buat KMO dan juga Bartlett test. Jadi kalau di sini Bartlett test ni menunjukkan p value yang signifikan, p value yang sangat kecil ya. So Bartlett test ujian Bartlett ni signifikan. Dan juga KMO test, kita lihat kepada overall MXA. Di dalam SPSS kita tidak melihat kepada, atau kita tak nampaklah statistik untuk setiap item. Kita dapat overall MXA saja, iaitu 0.956. Jadi angka ni dianggap sebagai tinggi. Jadi boleh kita terima bahawa data yang kita ada ni adalah data yang boleh dilakukan analisis faktor ya. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh explore ataupun kita boleh teroka, dan kalau nak tambah output screen, kita boleh lihat ya. Jadi seperti yang yang mungkin ada yang nampak matanya cekap di awal-awal tadi ya. Jika kita kekalkan eigenvalue ni pada nilai kosong, yang kita dapat adalah
3 faktor. Ya. Well, sebenarnya bukan 3 pun, ada 5 faktor, ya. Jadi semua item ID jadi satu faktor, semua item con satu faktor, semua item SR 5 item SR menjadi satu faktor. Tapi terpulanglah nanti bagaimana kita nak mentafsir, sama ada kita nak kekalkan 3 ni, ya, ataupun kita rasa faktor 1 dan faktor 2 tu lebih sesuai digabungkan sekali dalam satu faktor. Dan faktor 4 dan 5 ni memang kita boleh abaikan sebab hanya ada satu item untuk faktor 4 dan tidak ada item untuk faktor 5. Okey, jadi kalau saya nak bandingkan sedikit, ya, dengan SPSS, kita dapat lihat bahawa hasilnya lebih kurang sama dengan tetapan-tetapan yang sama. Kita dapat KMO populan 956, ya, Bartlett's pun signifikan, dan kita dapat 2 faktor, ya, dan kita ada pattern matrix begini, ID dan SR bergabung jadi satu faktor, manakala convention satu faktor yang berasingan, dan kita dapat lihat korelasi di antara faktor, dan nilai ni adalah berbeza sedikit lah, ya, tapi saya pun tak pasti mengapa ada perbezaan berkenaan. Mungkin kita perlu lihat andaian-andaian lain yang tidak ditunjukkan di dalam interface JAS ini, ya. Okey, so setakat itu dulu untuk tutorial pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam tutorial yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum dan selamat mengamalkan statistik dengan saintifik.